Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera anda semua. Right. So, Assalamualaikum. Cepat siapa yang ada singgah nampak notification, saya minta you all singgah sekejap. Singgah sekejap lah ke dalam page Lalali sebab saya nak share satu benda yang penting, satu benda yang setiap usahawan at least kena tahu benda ni. Okay. Sebelum tu bagi saya silence sekejap Okay, sebelum tu saya nak tanya macam mana keadaan anda semua. Kita dah total lockdown. So dah seminggu total lockdown berlalu. Lebih kurang seminggu lah, 5 hari ke 4 hari? 4 hari. Dan kita lagi seminggu lagi total lockdown yang akan berlaku. Dan kita tak tahu adakah benda tu akan berterusan ataupun tak. Okay, so that's the thing. Kita tak tahu benda ni akan berterusan ke ataupun just dia stop kat situ. But based on pengalaman kita hari tu yang first PKP 1.0 tu ambil masa lama padahal masa tu kes baru berapa, but sekarang ni kita dah nak hampir 9,000 8,000 lebih. But at the same time, this time kita ada vaksin. So ada tak sini yang dah dapat vaksin? Boleh komen tak ke bawah tu? Saya nak tanyalah, you all dapat vaksin dan you all duduk mana? Saya nak tahu benda tu. Sebab vaksin ni dia macam-macam. Ada orang yang nak buat, ada yang tak nak buat kan. So ada yang anti-vaksin apa semua tu. But itu pandangan masing-masing. Dan in fact saya tengok macam dekat yang belah kampung-kampung yang tak di-expose, kebanyakannya diorang risau lagi lah. Risau lagi. Sebab sekarang ni saya rasa, kalau tak silap saya, dah hampir 1 juta lebih orang yang dah divaksinkan kan. So kita doa agar tak ada apa-apa lah lepas vaksin. Even nenek saya pun dah vaksin, dah ambil second dose dah pun. Alhamdulillah, saya syukur sangat. Dia masih sihat, beliau masih sihat. Masih ada dekat kampung. Dah lama, dah dekat 2 tahun. Bukan dah dekat 2 tahun, lebih 2 tahun tak pergi lawat dia. Umur dia dah hampir 80. So kesian sangat. So minta sabar-sabar. Kalau siapa yang tengok live ni, minta you all doakan nenek saya agar dia diberikan kesihatan dan kesembuhan dan dibebaskan daripada kesulitan. So saya juga mendoakan anda, keluarga anda, tok nenek yang you all dah lama tak jumpa tu pun sama diberikan kelapangan masa, dimudahkan urusan, dan kalau tu dipermudahkan untuk beribadah, insya-Allah. Okay. So selamat datang, saya ucapkan kepada anda semua. Saya kenalkan diri dulu, mungkin ada yang first time tak pernah nampak saya kenalkan diri. Saya adalah Hasnul Abdul Halim. Kepakaran kami adalah membantu ibu ayah kat luar sana yang ada masalah anak batuk berkahak dan sesama. Di samping kita bantu mereka yang nak start buat duit kepuk-kepuk daripada rumah aja, dan kita target nak bantu at least 1,000 orang usahawan tahun ni. Kita nak bantu 1,000 orang usahawan. So ini kita punya mission, kita nak bantu. So macam-macam benda kita buat, yang kita cuba improve. Dan yang penting aim dia satu je. Aim dia kita nak bantu anda semua, especially lah masa total lockdown ni. Dan kalau anda bosan-bosan kat rumah, tak tahu nak buat apa, please follow lah Lalali. Okay, kita bukan suruh anda follow untuk bayar ke, ada bayar yuran, tak ada. Kita just nak share you all satu peluang yang bukan peluang bisnes, peluang untuk ubah hidup kita. Kita dah lama mungkin hidup dalam keadaan yang kesempitan, serba tak cukup, serba kekurangan kan. So benda tu sampai bila, betul tak? Especially lah masa total lockdown ni, sahabat-sahabat saya ada yang dah start risau, yang dah tak, yalah, company tak boleh kerja. Hari tu first PKP dah potong gaji, belum cerita nak dapat gaji lagi, tak dapat lagi. And then macam mana second PKP dan third PKP ni, kali ni yang dah 8,000 lebih ni. So kita doakan kepada semua yang diuji, dipermudahkan urusan. Saya faham mungkin ramai yang ada kesempitan sekarang, yang mungkin makan pun tak cukup, yang mungkin beras pun dah tak ada kat rumah kan. So kalau anda yang ada keadaan macam ni, jangan malu-malu, jangan segan-segan, cuba minta bantuan. Paling leceh, tanya pusat zakat, call dia dulu, cakap macam mana ni, saya tak ada ni, cerita. Dan kalau kita ada sahabat-sahabat yang macam tu, ataupun kita kenal jiran-jiran kita yang macam tu, tolong jadi tangan yang memberi kalau mampu. Okay, tangan yang memberi. Kadang-kadang tak payah bagi banyak, cukup kalau bagi RM10 ke RM5 pun tak apalah kalau dah tak ada sangat. So bagi at least benda tu meringankan beban dia, tak sikit, tak banyak, sikit. Okay, sebab kita ni government dah tak ada duit nak bagi sangat, dah bagi. Even yang bantuan tu pun ada, Alhamdulillah, tapi mungkin tak berapa cukup untuk a few family yang terkesan. Okay, so apa yang saya nak cadangkan adalah, selain kita mengharapkan bantuan orang lain, bantuan orang tu, orang ni, pusat sana, pusat sini,
kita cuba juga bantu diri kita sendiri. Okay, saya ada dapat soalan, bukan soalan, saya ada dapat alasan cakap kenapa dia tak nak buat bisnes. Sebab puncanya dia risau nanti orang cakap dia macam tak ada duit sangat. Kenapa nak sampai buat bisnes, tak cukup ke gaji kan? So saya nak bagi tahu benda ni adalah sebenarnya kita buat bisnes bukan untuk kaya semata-mata kan. Banyak benda kita perlu fikir. Kenapa kita buat bisnes adalah sebenarnya kita nak buka peluang untuk orang lain. Contoh kalau saya dapat buka peluang perniagaan tu, at least lah dapat 1,000 ataupun 2,000 extra income sebulan, dan saya dapat share peluang tu dekat sahabat ke, dekat family, adik-beradik ke apa semua, kan benda tu best berbanding kita kerja biasa dan kita jumpa kawan kita yang susah, kita tak boleh nak suggest apa-apa. Tak boleh, kita just cakap, oh ya ke, susah ke, yang itulah, bersabarlah Nah, itu je. Tapi kalau kita buat bisnes, kalau kita ada peluang, cakap tak apa, kalau kau rasa kau perlu, kau nak buat extra income, cari aku insyaAllah aku boleh bantu, aku boleh ajar macam mana nak buat bisnes, macam mana nak cari extra income. So benda ni adalah benda yang kita kena fikirkan. Dia bukan setakat duit semata-mata, bukan setakat nak kaya semata-mata. But problem dia adalah ramai orang tak mahu untuk start daripada bawah. Especially kalau orang tu mungkin title dah besar, gaji dah besar kan. So bila dia nak start daripada bawah balik, dia takut. Dia takut rasa macam dia punya ego lah, senang saya cakap ego tu tercalar, pride dia terhapus, terpijak-pijak bila buat bisnes. So itu salah anggap ramai orang kan. In fact sebenarnya kalau kita niat buat bisnes ni untuk membantu, insya-Allah kita akan boleh bantu orang. So sekarang ni saya nak tanya anda, especially yang tengah follow live hari ni, berapa ramai yang anda rasa anda dah bantu setakat ni? Berapa ramai yang anda dah beri peluang untuk bantu dia, bantu mungkin dari segi ekonomi keluarga dia. Even in fact dalam Islam pun Allah suruh kita bina keluarga, ada kenderaan yang baik, ada rumah yang baik dan makanan yang cukup. So macam mana kita nak dapat semua benda tu kalau kita tak berusaha untuk create extra income? Especially di masa PKP ni, anggap macam ni tau. Kita ada dalam satu bakul kan, satu mangkuk, kita ada dapat satu pipe air kat atas, dan kita pipe kita bocor. Contoh bila lockdown ni, dia seolah-olah satu pipe bocor kalau gaji you all dipotong, ataupun mungkin diberikan kerja tanpa gaji, tak kerja dan tak dapat gaji, ataupun mungkin diberhentikan kerja terus. So itu seolah-olah mangkuk ni dah bocor. So kalau satu mangkuk je bocor satu, agak-agak dia cepat tak nak kering. Berbanding dengan kita ada mungkin 2 kepala pipe, satu je lubang. So kalau at least dia terbuka satu lubang lawangan 2 lubang, 2 pipe, 2 source tu, at least dia boleh menampung. Sementara kita nak tutup mangkuk yang bocor tu. So contoh kita nak tutup tu, mungkin dah dapat kerja yang bagus, ataupun mungkin PKP dah selesai, so kita dah start bina balik income. But bila you ada 2 income, benda tu membantu kita dan keluarga kita untuk survive. Okay, tadi saja borak dengan Sofia masa makan kan, borak-borak cakap cakap pasal kaya miskin lah, cakap pasal saja tanya dia, Sofia, miskin tu apa? Miskin tu kesian. Miskin tu kesian. Oh, yang kaya tu tak kesian. Macam tu dia punya solution dia. Dia punya kefahaman dia. Tapi betul lah benda tu. Orang miskin tu yang kita kesian tengok kan. So tanya dia, saya tanyalah dia, kenapa kita ni kaya ke miskin? Saya tanya Sofia tadi. So Sofia cakap miskin. Kenapa? Oh, orang kaya dia ada sup. Saya pun tak tahu orang kaya ada sup. Tadi kita makan lah tadi yang salah ada masak sikit. So dia ingat, bukan tak tahulah macam mana budak-budak berfikir kan. Memang unik menarik dia cakap orang kaya dia ada sup. So mungkin dia pernah nampak orang kaya makan sup kan. So apa pun saya nak cakap bahawa miskin dengan kaya ni kita saling kena membantulah. Macam Sofia cakap, miskin ni orang yang kesian. Yes, betul. So kita kena kesiankan orang yang miskin ni kepada anda yang ada kemampuan. Bukan setakat orang miskin, orang yang susah dekat Malaysia, yang kita ada ramai juga orang susah dekat negara lain. Kita ada China, kita ada Palestin, kita ada macam-macam tempat lagi. So kalau anda ada kemampuan, salurkan. Kalau kat Palestin tu kita tak boleh nak pergi berperang kat sana, dah total lockdown sini. So apa yang kita boleh buat adalah bantu melalui sumber keuangan. Melalui sumber keuangan.
So itulah at least sekurang-kurangnya yang kita boleh buat. Kalau tak ada duit pun tak apa, jadilah keyboard warriors untuk serang page Israel. Itu je lah yang kita boleh buat. But that's okay. At least benda tu sebenarnya kita bukan serang, kita tunjuk, kita buka mata ramai orang apa benda yang berlaku sebenarnya dekat sana. So that's why saya suka tau pergi page IDF tu, sebab saya dapat macam-macam benda baru, info baru yang saya tak pernah jumpa sebelum ni. So it's a good place lah untuk kita belajar pasal isu Palestin dengan Israel ni. Okay, so sudah pasal tu, saya nak share juga kan macam mana kita nak start daripada bawah, from scratch. So untuk kita start daripada bawah, first kali untuk kita tahu, untuk kita ada kekuatan adalah kita jangan sebut 3 benda yang saya nak share lepas ni. 3 benda jangan sebut usahawan. Tak kisahlah you all usahawan agent ke, dropship ke, you nak jadi stokis ke, ataupun you nak buat produk sendiri, jangan sesekali sebut 3 benda ni. Okay, 3 benda ni lah yang akan menghancurkan dan membunuh dan mengkebumikan bisnes kita seawal baru ni dah ke bumi lah bila you sebut benda ni. Okay, so the first one, ready ke ready ni? So kalau ready boleh komen sikit dah ready. Dan saya minta tolong juga kalau anda adalah seorang yang suka berkongsi, yang suka dapat pahala daripada berkongsi benda-benda yang baik, saya sangat-sangat cadangkan anda bantu saya untuk tekan button share. Button share lah dekat sahabat kita ke, grup kita, kawan kita ke, supaya at least bukan kita je dapat manfaat daripada session hari ni, tapi diorang pun dapat juga. So dia adalah the power of sedekah. Sedekah bukan setakat duit but ilmu pun sedekah. You ambil masa kita, contoh you punya masa, you spend you punya masa seminit untuk tekan share, tak sampai seminit mungkin 10 saat kot. Tekan share tu pun, itu dikira pahala dia. Kalau orang yang dapat tu diamalkan ataupun dia dengar dan benda tu membantu dia untuk ubah hidup dia, mungkin dia dapat pergi haji, dia mampu pergi umrah, bawa mak ayah dia. So pahala tu sikit sebanyak sampai dekat anda. Itu sifir yang Allah buat sifir Allah, the more you give, the more you get. Okay, so nombor 1, apa yang usahawan please jangan sebut adalah perkataan ni, awal lagi. Awal lagi. So kat mana situasi ni? Contoh dia cakap, alamak saya ni muda lagi muda lagi, tak payahlah buat bisnes lagi, nantilah tunggu dah tua sikit nanti baru buat. Awal lagi. Dia masalah orang yang sebut awal lagi ni, dia contoh dia cakap, aku nak tengok dia berjaya dulu ke tak lah. Lepas tu bila orang tu dah berjaya apa semua, dah sampai masa untuk tu cakap nak buat ke tak nak, dia akan cakap, aduh aku dah umur dah senja lah, aku tak boleh buat bisnes lah. Contoh lah so benda tu adalah benda yang dia sebut, yang siapa yang sebut benda ni, InsyaAllah InsyaAllah susah, bukan tak boleh, susah nak berjaya. Sebab sentiasa dia rasa macam awal lagi, dia tak ada rasa urgency tu. Faham tak? Maksudnya contoh kita cakap, tak buat live ke hari ni? So dia cakap, alamak awal lagi, petang-petang sikit lah. So ini dah sebenarnya dia akan effect dia punya result dia. Setiap bisnes perlukan usaha saya beritahu, setiap bisnes perlukan usaha, dan usaha tu bukannya sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, 2 bulan, 3 bulan, tak, dia makan tahun. So kalau kita ni baru buat bisnes, post contoh lah, saya dah setiap hari post dah, berapa lama? Seminggu. Itu memang nama dia malah cakap lah tapi nama dia benda you all tak apa perkataan dia yang sebut mungkin kalau you fikir macam anda duduk di dalam dunia khayalan. Untuk berjaya, untuk buat bisnes, dia bukan setakat seminggu, 2 minggu punya kerja, dia adalah setahun punya kerja, dan setahun punya kerja tu adalah you kena konsisten lah. Hi, thank you pada yang join, thank you so much, selamat datang ke Lalali Live. Right, thank you Belanja Love, thank you so much. So hari ni kita nak share pasal macam mana kita nak start from scratch, daripada mula, daripada kosong. Okay, thank you pada yang join. Dan bila anda selalu sebut pasal awal sangat kan, kita cakap awal lagi lah aku nak berjaya ni. So benda ni akan secara tak langsung dia akan membunuh kita punya mindset, kita punya kekuatan untuk bertindak. Contoh dia cakap, alamak awal lagi lah aku nak cari agent, nak cari dropship untuk masuk team aku. So sebenarnya benda tu dah melambatkan you punya proses. Tapi kalau you open minded, you akan terus buat. Ingat kita tak akan ada masa yang sesuai untuk buat sesuatu. Kita tak akan ready untuk dapat sesuatu. Kita akan dapat terus buat. Contoh kita nak jadi ayah kan, adakah tiba-tiba alamak aku jadi ayah, tiba-tiba terkejut.
Kan. So kita mostly akan macam tu kita especially lah yang first time daddy. Ada tak sini yang ada baru dapat anak ke apa, you baru first time, you walaupun you dah bersedia macam mana pun, bila anak tu keluar kat tangan, you akan rasa macam apa nak buat ni, kalut kan. Saya lah tu sebenarnya, saya tak cakap orang lain. Saya lah tu macam mana nak pegang pun dah jam kalut. So itulah benda dia, kita tak akan bersedia untuk bersedia. So bila you dapat peluang tu, you just grab as long as peluang tu bagus lah. Janganlah ambil peluang yang tak bagus, yang mungkin merosakkan masa anda. So cari peluang yang bagus, yang bagus, yang insyaAllah dapat bantu you punya life, you punya business, dan yang paling penting untuk bantu kita punya perjalanan ke financial freedom. Siapa yang kat sini rasa dia suka, maksudnya dia duduk rumah rehat tapi duit masuk. You tengah bercuti pun duit masuk, you tengah tidur pun duit masuk. Siapa nak macam tu? Cuba komen nak. Saya tak tahu siapa yang nak macam tu. Ini ramai orang nak nak masuk relax tapi duit masuk. Tapi benda tu dia proses dia ada foundation dia. So perjalanan tu lah yang kita panggil start from scratch, start daripada bawah. InsyaAllah bila you dah establish, you dah ada team, you dah ada agent, ataupun you dah ada customer tetap, tidur pun duit masuk. Yes, Syazwan Syafi'i, welcome. Nak kan? So benda ni perlu dibuat dan perlu dibina seawal sekarang. Kalau rasa macam aku tahu nak buat ke tak bisnes. So jawapan dia adalah buat je, tak payah fikir banyak. Tak ada modal, tak apa. Banyak bisnes tak ada modal. In fact kalau you join Laleli pun tak ada modal, free, zero cost. Zero cost, tak payah bayar. So that's why kadang-kadang orang fikir, alamak aku awal lagi lah, tak cukup duit nak kumpul modal. So modal tak payah. Zaman sekarang bukan macam bisnes zaman dulu you kena buka kedai. Sekarang ni kedai pun dah tak boleh buka. Betul tak? Kedai pun tak boleh buka, kena tutup 8 malam tutup. Saya balik dari ambil ayah saya daripada dialisis, balik tu memang tutup semua, memang gelap segelap-gelapnya. Shell tutup, Petronas tutup, 7E tutup, KK Mart tutup, semua tutup. So macam mana diorang ni nak buat bisnes ni? So that's why bisnes yang paling boleh sustain sekarang ni, masa COVID, masa PKP ni, adalah bisnes agent dan dropship. Bisnes ni yang sangat boleh sustain sebab kita tak terhad oleh masa. Kan, kalau you all buka Facebook ke apa, Facebook 24 jam jangan tak tahu, Facebook 24 jam. Ada je orang yang tak tidur pukul 4 pagi, 3 pagi. So that's why bagus kalau you all start sekarang. Tak ada modal bukan masalah, apa lagi, muda lagi pun bukan masalah, ataupun dah tua sangat pun bukan masalah, as long as kita nak belajar. Alright, so itu nombor 1. Nombor 2, apa benda yang akan menguburkan bisnes kita? Kalau usahawan, you all sebut benda ni adalah perkataan dia, tak berbaloi lah. Tak berbaloi lah. Saya nak bagi tahu anda, bisnes ni dia bukan you all buat terus dapat. Contoh kita pergi interview kerja, you dah dapat official letter, gaji 3,000. Start kerja terus gaji 3,000. Makan gaji, yes, macam tu. Meaning graf kita kalau makan gaji adalah dia mendatar, naik sikit. Itu makan gaji. Tapi bisnes tak. Bisnes kalau waktu you all buat start, pernah dengar tak orang Cina selalu cakap, the first 3 years kita akan rugi. The first 3 years kita akan rugi. So maksud dia rugi tu mungkin macam-macam lah. You kena keluar duit, cost marketing apa semua. Tapi the next year dia akan meletup. So dia punya graf untuk orang yang buat bisnes ataupun anda yang nak start buat bisnes, kita punya graf adalah exponential. Meaning kalau di sini dia naik ke atas, boleh bayang tak? Naik, turun, slow, dia naik ke atas. So slow ni adalah dalam masa 3 tahun pertama. Saya ulang, slow ni adalah 3 tahun pertama. So kalau you all boleh survive pada saat slow ni, naik sikit, baru dia akan terus naik. So exponential, dia bukan macam ni linear, dia macam ni. So dekat 3 tahun ni lah yang ramai gagal. Semua dekat 3 tahun ni akan cakap, produk aku tak bagus, aku tak pandai bercakap, aku tak ada ilmu bisnes, aku tak ada kawan, aku tak ada support, aku tak kekurangan peluang. So ini semua alasan-alasan yang akan menjatuhkan bisnes kita dalam masa 3 tahun ni. So kalau anda yang baru start bisnes tahun, 2 tahun, belum break record, belum dapat buat sale gila-gila, relax lah. Relax lah, perjalanan tu masih panjang. So hadap dulu, the first 3 years tu hadap dulu, dan lepas tu insyaAllah, as long as you all buat benda yang betul dan teruskan, follow orang yang boleh bantu, cari circle yang bagus, insyaAllah you pasti boleh capai.
So that's why kita buat satu group tau. Group nama dia Group Nak Jadi Jutawan Bahagia dekat dalam Facebook ni. So you all masuk dalam group tu. Dalam group tu insyaAllah kita akan bina, kita akan bantu you all tips-tips business yang boleh insyaAllah lah benda tu at least nak buat 10,000 sebulan tak mustahil. Okay, so you all join group tu. Dan ingat, buat business ni kita bukan setakat boleh terus buat. Kita nak jadi contoh anda apa, doktor ke, engineer ke apa. Kita ambil masa daripada tadika sampai ke sekarang, mungkin puluh tahun kita belajar. Tapi kadang-kadang orang bila pasal business ni cakap, tak payah belajar lah, aku tengok orang buat tu aku tiru je lah. That's why ramai yang tak percaya. Saya beritahu anda. Okay, saya ada ramai sahabat yang buat business tapi tak teruskan, akhirnya dia gagal. Dia anggap business dia tu tak bagus. Padahal sebenarnya kalau dia bina, dia grow, dia buat dengan tabah, dengan sabar, insyaAllah saya pasti bisnes dia dah grow sekarang. Tapi apa yang berlaku, dia buat bisnes, tak apalah aku try buat bisnes lain pula. Ini pula tak bagus. Semuanya bawah 3 tahun saya ingatkan semua bawah 3 tahun dia terus tukar. So that's why dia masih di tahap yang sama, dia tak pergi ke next level. So kesilapan usahawan adalah jangan fikir masa yang you spend untuk buat bisnes tak berbaloi. Dia berbaloi, but you tak nampak lagi sekarang. So that's why penting untuk cari kawan-kawan yang dah buat. Sebab bila you tahu dia ni dah buat, dia buat benda ni, so kalau aku tiru, aku akan at least tak dapat sama pun dapat lebih ataupun dapat kurang sikit, but still dapat. Okay, so that's why cari circle yang bagus. Saya bersyukur sangat saya dapat join circle Sifu Najib Al-Sadok. Walaupun saya bukanlah student yang bagus, tapi at least kita cuba dan kita kelilingkan diri kita dengan orang-orang yang sangat bagus nak develop diri dia. So benda ni kita kena carilah. Cari sahabat-sahabat macam tu. Okay, boleh So itulah nombor 2. Jangan sebut perkataan tak berbaloi. It's gonna worth it kalau you all buat betul-betul dan buat dengan serius lah. Ramai orang buat main-main dan result dia pun main-main. Okay, tapi kalau you buat serius, insyaAllah result dia will be seriously power. Okay, so itu nombor 2. Dan nombor 3 adalah ni masalah biasa yang paling common yang selalu berlaku. Yang selalu berlaku adalah apa orang kata. Contoh macam kita ni dah kerja bagus. Contoh macam Syazwan, mungkin Syazwan dah kerja bagus kan, dan mungkin kawan kita kerja lagi bagus daripada kita. Lepas tu kita ajak dia bisnes, dia akan cakap, aku dah okey dah, nanti kan kalau aku buat bisnes dengan kau, orang cakap apa. So dia ada satu benda yang kita panggil pride. So please, kalau anda ada pride, turunkan sikit ego. Sebab kadang-kadang kan kita belajar bisnes ni kadang daripada orang yang tak ada degree tau. Tak ada degree, tak ada diploma, tak ada apa, budak sekolah, tapi kita boleh belajar macam mana nak bina bisnes dengan dia. Sebab dia ada something yang dia ada dalam diri dia. So bila kita ada ego, kita risau, cakap nanti orang cakap aku belajar dengan orang-orang ni, siapa ni kan. So kita tengok orang berbanding kita tengok ilmu dia. So benda tu akan merugikan kita. So saya sebenarnya saya sukalah kalau dapat borak dengan random person. Sebab kadang-kadang bila you berborak dengan dia, you akan dapat sesuatu tau. Dapat something yang sangat bagus yang you all boleh gunakan untuk you punya business. Tak kisah siapa. Hari tu saya ingat last year saya ada borak dengan abang ni, abang cleaner ni. So memang best. Ada satu benda yang dia share dekat saya. Dia share satu benda yang saya terkesan sampai hari ni adalah perkataan syukur. Bang, okey ke bang kerja ni? Alhamdulillah okey lah, ada juga kerja. Company lain tak nak ambil abang sekarang ni, Alhamdulillah dapat juga kerja ni. So dia bersyukur. Kita tengok dia macam susah, kesian, macam tak boleh go kan, tapi dia sangat bersyukur. Dan kalau saya tak borak dengan dia masa tu, tak keluarkan suara dengan dia, mungkin saya tak ada feel tu, tak ada perasaan bersyukur tu. So that's why penting kan untuk kita rasa syukur tu dan kita belajar daripada orang walaupun kita tak kenal. Okay, so that's why saya harap at least 3 benda ni kita jangan buat. Kalau you are serious lah, kalau you are serious nak buat bisnes, nak berjaya, nak capaikan impian keluarga, kita kena pastikan 3 benda ni jangan sebut. Nombor 1, awal lagi. Nombor 2, cakap tak berbaloi. Dan nombor 3 adalah apa orang kata. So pastikan kita kena kuat, bukan setakat minda, mental, telinga, tapi juga hati. Hati pun kita kena kuat. Selalunya kita kalah dekat mana tau? Dekat minda. So dari minda ni dia turun ke hati. So hati kita akan tawar, tak nak buat bisnes. Saya pernah dulu saya buat MLM. So saya buat MLM tu multi level marketing lah. So saya buat bisnes tu dan menyebabkan saya fobia. Awal lagi, yes, thank you Syazwan Syafi'i, good job, share learning point.
Semoga dimurahkan rezeki. Bila kita share learning point, sebenarnya bukan untuk saya, tapi untuk anda, untuk you all lebih faham dan lebih clear apa benda yang kita sampaikan tu. Sebab tu kadang-kadang saya ni suka menulis. Saya suka menulis. In fact, untuk hari ni punya session pun saya buat satu nota. Saya boleh je tulis dekat laptop, type apa semua, tapi saya rasa macam menulis tu lain sikit lah. So kalau dapat menulis pun best. Okay. So dulu bila saya buat MLM, saya rasa macam macam ni tau. Saya buat MLM, memang team Alhamdulillah dah ramai. Masa tu dah second level. MLM ni banyak level. Paling tinggi lah, ada yang paling tinggi, but saya baru yang second level. Total 6 level. So saya jadi trauma kat situ. Bukan trauma, sebenarnya dia macam bila you dah, saya punya business tu fail. Okay, fail. Satu, sebabkannya saya tak cukup kuat. Ini dulu saya cerita masa saya belajar kat matrikulasi. Tapi saya tak ajak orang matrikulasi. Ini saya buat dekat luar. Saya tak pernah ajak sahabat saya langsung. Ini saya buat kat luar. So saya ada ramai tim, Alhamdulillah. Dan lama-lama barulah sampai ke sahabat-sahabat saya. So bila bisnes tu gagal, disebabkan antara the main reason adalah sebab saya punya keahlian dibatalkan. Sebab apa? Sebab saya dah hantar orang renew, tapi orang tu tak pergi renewkan. Saya cakap siapalah, orang tu tak renewkan. So saya tak tahu benda tu. Saya ingat dah settle lama-lama. So after 3 months, pop, tiba-tiba cakap saya punya dah dibatalkan. Sedangkan saya tengah peak, tengah high. Saya tengah ada ramai team, tengah bantu diorang. So moral saya down. So apa saya buat lah, saya keep on bantu diorang selama, saya rasa lebih kurang setahun lebih. Buat je walaupun saya tahu saya tak dapat apa-apa, tapi sebab saya kesian kat diorang, saya bantu diorang. But dalam masa setahun saya tak dapat apa-apa. So apa yang menyebabkan saya makin lama saya makin down. Dan saya tak ada kekuatan langsung sebab circle saya tak membantu masa tu. Okay. So that's why lama-lama baru saya fikir, kalau aku berterus terang kan, cakap sorry aku tak boleh ni. So saya akan tak ada macam fobia hari ni. Saya sampai apa tahu, saya punya phone tu kan kita ada phone ringing kan. Sampai saya punya trauma, saya tutup, saya buat silent phone tu sebab saya tak nak orang call. Dan kalau orang call pun at least bila silent, pressure tu tak ada sangat. Dulu buat MLM, you all tahulah. Kalau anda yang ada buat MLM, so pengalaman tu memang best. MLM bagi saya adalah satu tempat yang membina saya dari segi karakter, dari segi bercakap, dari segi product knowledge, dan dari segi sebenarnya ketahanan mental. So bagi saya itu adalah pelajaran. But kalau saya tak buat benda tu, kalau saya ikut orang cakap, asal kau buat MLM ni kan, so mungkin saya tak akan ada pengalaman tu. So daripada pengalaman tu lah membuatkan saya lebih berhati-hati sekarang. Kalau nak buat minta tolong orang, pastikan benda tu berlaku. Jangan jadi macam saya, tak berlaku. But apapun, itu adalah experience. So that's why satu point yang nombor satu tadi awal lagi. So jangan fikir awal lagi. Kalau you all ada peluang depan mata, join je, grab je. In fact sekarang ni lalui pun kalau anda yang belum buat bisnes, kita masih open untuk pendaftaran zero registration. Zero registration. Maksudnya you masuk tak payah bayar apa-apa dan tak ada limit lifetime membership. Maksudnya kalau you tak restock 10 sebulan, you punya membership expired. Tak ada. So semua mudah. That's why kita tengah nak bantu orang ni. Especially masa total lockdown, saya yakin ramai yang tengah down. Kan? Yang tengah down, yang mungkin tengah fikir apa benda aku boleh buat ni. So insyaAllah itulah at least usaha kami untuk bantu anda semua. Okay. So sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada yang join live kita hari ni. Thank you so much. Dan saya doakan anda semua sihat, digunakan kekuatan untuk hadapi total lockdown ni. Okay. So thank you juga kepada Syazwan Syafi'i sebab join live kita hari ni. InsyaAllah ada masa kita jumpa lagi. Okay. So terima kasih. Assalamualaikum. Dan please kalau anda yang belum join group Nak Jadi Jutawan Bahagia, join sekarang. Join cepat-cepat. Nanti ada a few soalan situ, just jawab je. Dan kita akan approve. Okay. So itu saja daripada saya, Hasnul Lalili. #sihatkan syok. #nak mula bisnes. Kita jumpa lagi. Bye-bye.